Hello. Okey, kita sambung lagi subtopik 2.1.9 dan 2.1.10 perubahan dalam kuantiti ditawarkan dan perubahan penawaran. Macam biasa revision. Okey, 2.1.8 kita telah membahaskan tentang dah bincangkan faktor penentu penawaran ada 6. Yang pertama cikgu dah cakap sebelum ni, yang pertama mesti kena letak harga barang itu, sebabnya keluk dia keluk bergerak di atas keluk yang sama. Manakala faktor yang nombor 2 hingga nombor 6 tak kisah mana-mana pun, nak letak mana-mana, atas bawah mana tak kisah. Iaitu yang kedua, harga faktor pengeluaran, cuaca, dasar kerajaan, jangkaan harga pada masa depan dan juga matlamat pengeluar juga kita sebut sebagai faktor penentu bukan harga. Okey, kalau faktor yang nombor 2 hingga nombor 6, keluk dia adalah sama ada beralih ke kiri ataupun beralih ke kanan. Boleh setakat tu. Okey, kita terus pergi pada perubahan dalam kuantiti yang ditawarkan. Perubahan dalam kuantiti yang ditawarkan ni dia, yang nombor 1. Yang lain ni adalah perubahan penawaran. Okey, ni dia. Ni cantik sikit lah. Bincangkan sedikit. Okey, boleh nampak semua jelas di sini. Okey, perubahan kuantiti ditawarkan. Kita tengok di sini, ini adalah harga asal. Pada PO, kuantiti tawarkan adalah QO. Kemudian harga meningkat pada P1, so kuantiti yang tawarkan pun akan meningkat pada Q1. Dan harga menurun, katakan jika harga menurun daripada PO pada P2, so kuantiti yang ditawarkan juga akan menurun daripada QO pada Q2. Kalau yang ini kita sebut perubahan kuantiti ditawar dan faktor dia hanya satu sahaja, itu harga barang itu. Contoh sebelum ni cikgu ada bagi contohnya pen ni kan. Jika harga pen ini RM2, so pengeluaran bagaimana? Pengeluaran akan menurun. Jika harga pen ini meningkat jadi RM3, so pengeluaran akan bagaimana? Pengeluaran akan meningkat. Alright, so kita lihat yang sebelah ni, ini adalah perubahan penawaran. Perubahan penawaran ni adalah perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor lain. Faktor nombor 2 hingga nombor 6, iaitu faktor cuaca, faktor dasar kerajaan, faktor matlamat pengeluar dan sebagainya. Jika faktor itu berubah akan menyebabkan pengeluaran itu berkurang, maka keluk akan beralih ke kiri. Itu jika pengurangan penawaran. Namun jika berlaku penambahan penawaran, keluk akan beralih ke kanan. Boleh nampak kalau yang ni dia bergerak di atas keluk yang sama, ataupun kita boleh katakan jalan yang sama. Yang ni tidak boleh jalan yang sama, ini dia alih, beralih. Alright, kita tengok untuk perubahan kuantiti ditawar dahulu. Penerangannya, pertama disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Satu je faktor dia. Boleh? Alright, seterusnya yang kedua ditunjukkan oleh pergerakan titik. Ni dia katakan pergerakan titik di sepanjang keluk penawaran yang sama. Boleh? Jadi apa yang kita boleh lihat di sini? Jika harga satu barang itu meningkat, maka kuantiti yang ditawarkan juga akan meningkat. Keadaan ini dinamakan pengembangan penawaran. Boleh Sebaliknya, apabila harga satu barang itu menurun, katakan daripada PO pada P2, P2 ni menurun, maka kuantiti yang ditawarkan juga akan menurun. Daripada Q0 akan menjadi pada Q2. Keadaan ini dinamakan penguncupan penawaran. Setakat tu dapat ini hanya perbincangan sahaja. Dan kita lihat pula perubahan penawaran.
Penerangan yang pertama adalah disebabkan oleh faktor selain daripada faktor harga barang itu sendiri. Yang cikgu bincangkanlah sebelum ni, faktor cuaca, faktor harga, pajakan harga pada masa depan, matlamat pengeluar, ya, dasar kerajaan, itu adalah faktor selain perubahan harga barang itu sendiri. Kalau harga barang itu mesti yang ini. Okey, ya. Ianya ditunjukkan oleh peralihan kelok penawaran ke kanan atau ke kiri. Ya. So, kita lihat. Apabila harga faktor pengeluaran terhadap satu barang meningkat dengan andaian ceteris paribus, kos pengeluaran akan meningkat. Ya. Jika sedemikian, maka pengeluar akan mengurangkan keluaran. Jadi apabila pengeluar mengurangkan keluaran, maka kelok penawaran beralih ke kiri. Dia bukan bergerak, ya, dia sepatutnya beralih. Ya. Bukan bergerak. Kalau bergerak yang ini. Ini tersilap sikit, nanti cikgu betulkan, ya. Beralih. Beralih ke kiri. Ia dinamakan pengurangan penawaran. Okey, ya. Sebaliknya, okey, kita lihat apabila harga faktor pengeluaran, ni contoh faktor pengeluaran, ya, iaitu BTMU tadi, ya. Apabila harga faktor pengeluaran terhadap satu barang menurun, ya, kita jangkakan menurun dengan andaian ceteris paribus, maksudnya yang lain-lain tidak berubah, maka kos pengeluaran akan menurun. Sebabnya katakan harga buruh dah turun, so kos pengeluaran akan menjadi menurun sebab kita dah tak perlu bayar buruh mahal. Maka pengeluar akan meningkatkan keluaran, ya, akan meningkatkan penawaran. Jadi kelok mana? Beralih. Ya, tukarkan, bergerak, dia bukan bergerak, dia beralih. Dia beralih, ya, alih. Ya. Dia tak guna dah kelok yang ni, dia beralih ke kanan. Ini dinamakan penambahan penawaran. Okey, itu sahaja untuk 2.1.9 dan 2.1.10, ya. Ini mudah sahaja jika kita dapat menguasai yang 2.1.8 dan 2.1.7. Sebenarnya simple.